KPM. Sedutan khutbah terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahil qail. Wahai manusia, dengarlah bersungguh-sungguh kata-kataku ini. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Dirikanlah salat 5 kali sehari. Berpuasalah di bulan Ramadan dan tunaikanlah zakat dari harta kekayaan kamu. Kerjakanlah ibadah haji sekiranya kamu mampu. Ketahuilah, setiap Muslim adalah saudara kepada Muslim yang lain. Kamu semua adalah sama. Tidak seorang pun lebih mulia dari yang lainnya, kecuali dalam takwa dan beramal soleh. Ingatlah bahawa kamu akan menghadap Allah Subhanahu wa taala pada suatu hari untuk dipertanggungjawabkan ke atas apa yang telah kamu kerjakan. Oleh itu, awasilah agar jangan sekali-kali kamu terkeluar dari landasan kebenaran selepas ketiadaanku. Wahai manusia, tidak ada lagi nabi atau rasul yang akan datang selepasku, dan tidak akan lahir agama baru. Oleh itu, wahai manusia, nilailah dengan betul dan fahamilah kata-kataku yang telah kusampaikan kepada kamu. Sesungguhnya aku tinggalkan kepada kamu 2 perkara yang sekiranya kamu berpegang teguh dan mengikuti kedua-duanya, nescaya kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Itulah Al-Quran dan Sunnahku. Assalamualaikum, apa khabar semua? Jumpa kita lagi dalam Menengah Atas bersama dengan saya, Lokman Hakim. Dan hari ini kita nak belajar tentang tasawur Islam bersama dengan ustaz kita, iaitu Ustaz Nur Irman Songeb dari SMK Permata Jaya Batu Pahat, Johor. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Sihat alhamdulillah, Man. Alhamdulillah. Masih sihat, Alhamdulillah Ustaz, makin sihat. Terima kasih kepada Ustaz yang sudi bersama dengan kita. Dan kita juga bersama dengan jurubahasa isyarat kita, iaitu Cikgu Muhammad Bukhari Cik Hassan dari Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Selangor Shah Alam. Apa khabar Cikgu? Alhamdulillah, segak Cikgu hari ini. Terima kasih Cikgu kerana sudi bersama dengan kita. Baik Ustaz, tadi ramai yang tanya, apa kaitan Ustaz baca khutbah tadi dengan pembelajaran kita hari ini? Okey, terima kasih, Man. Khutbah tadi adalah khutbah terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana hujung bacaan khutbah saya tadi, Nabi berpesan agar kita berpegang dengan Al-Quran. Dia ditinggalkan 2 perkara, iaitu Al-Quran dan Sunnah. Jadi dengan tajuk hari ini, iaitu tajuk pentadbiran dan pengurusan Islam, yang mana kat situ Al-Quran dan As-Sunnah merupakan sumber utama dalam pentadbiran dan pengurusan Islam. Dan kalau kita tengok daripada apa yang Nabi pesan tadi itu, pasal kita jangan tinggal solat dan sebagainya itu, semuanya adalah merupakan asas untuk menjadi seorang pentadbir yang hebat. Okey, baik. Jadi hari ini kita nak fokuskan kepada pentadbiran dan juga pengurusan Islam. Jadi Ustaz, apakah yang akan kita fokuskan terlebih dahulu? Silakan. Okey, hari ini sebenarnya kita akan pelajari berkaitan tentang bagaimana kita nak tahu tentang pentadbiran dan pengurusan Islam itu. Jadi kita sebagai nak mulakan pembelajaran kita pada hari ini, kita kena tahu apa itu pentadbiran, kita kena tahu apa itu pengurusan dan apa itu pentadbiran dan pengurusan Islam sebenarnya. Hari ini Lokman menjadi murid saya, boleh Lokman? Kita sama-sama belajar, sama-sama mengetahui pembelajaran kita pada hari ini. Okey, kita tengok apakah yang dimaksudkan. Kita kena kenali dulu pentadbiran dan pengurusan Islam. Apa yang dimaksudkan dengan pentadbiran ni? Agak-agak kan Lokman tahu tak pentadbiran ni apa sebenarnya?
Untuk pandangan Luqman tak? Suatu susunan gerak kerja. Aha. Yang mana betul tu. Maksudnya pentadbiran ni merupakan satu, kalau kita tengok kadang-kadang orang tak faham apa pentadbiran, apa pengurusan, betul. So hari ni kita tengok satu persatu apa dia pentadbiran, apa dia pengurusan sebenarnya. Jom kita tengok apa maksud pentadbiran. Pentadbiran adalah menyelaraskan tenaga manusia agar mengikut satu perancangan untuk mencapai satu objektif yang ditetapkan. Dan pentadbiran ni sebenarnya kalau kita tengok dianya luas tau Luqman. Betul. Dia ada di sekolah, dia ada di rumah pun. Betul. Ada pentadbir. Kita sebagai lelaki, kan, ketua atau pentadbir dalam rumah kita. Betul. Beras kita beli, kan. Jadi itulah dimaksudnya. Kat sini nak tunjukkan pentadbiran ini adalah sesuatu yang seseorang tu penyelarasan. Pentadbiran ni ada penyelarasan tenaga manusia agar dapat mengikut perancangan. Ketua ada perancangan dia. Jadi ketua merancangkan sesuatu dalam pentadbiran tersebut. Contoh kalau kita suami, kita rancangkan apa yang kita nak bawa keluarga kita sebenarnya. Kita ambil yang paling dekat lah sebagai rumah tangga lah. Okay. Seterusnya, apa pula pengurusan? Ada beza ke pentadbiran dan pengurusan? Pengurusan adalah mengguna dan menyelenggara sumber manusia dan sumber alam untuk kebajikan manusia. Kalau tadi pentadbiran dia menyelaraskan. Betul. Kalau pengurusan dia mengguna dan menyelenggara. Jadi seorang pentadbir dia mesti menjadi pentadbir, dia mesti tahu dalam bidang pentadbiran dan tahu dalam bidang pengurusan agar kedua-duanya dapat diselenggarakan dengan baik. Dan apakah pula pengurusan yang baik sebenarnya? Pengurusan yang baik ini adalah untuk kita dapat menjaga kebajikan manusia. Macam contoh katalah kita sebagai ketua keluarga, kita nak kaum keluarga kita ni, anak-anak kita, isteri kita ke arah ke lebih baik. Kita kena jaga kebajikan dia. Dalam pengurusan kita kena jaga kebajikan yang terdapat dalam kita punya struktur pentadbiran tersebut atau struktur organisasi yang kita tadbir. So dari sini kita nampak pentadbiran adalah sesuatu yang kita buat. Pengurusan kita selenggarakan benda tu. Jelas tak kat situ Luqman? Jadi apakah pula maksud pentadbiran dan pengurusan dalam Islam? Agak-agak Luqman apa? Dia suatu gerak kerja yang disusun dengan baik dan dilakukan oleh orang-orang tertentu. Itu pemahaman saya lah Ustaz. Itu pemahaman Luqman. Kalau agak-agak pemahaman murid-murid kat rumah apa dia? Sebab bagi saya tajuk dia agak berat tau sebenarnya Luqman. Bukan untuk kita je. Apatah lagi untuk murid-murid di rumah. Memang lagi tajuk ni bila cerita pasal pentadbiran, bila cerita pasal pengurusan, secara automatik kita fikir macam pentadbiran negara. Kita pentadbiran yang besar, pemerintah. Sedangkan pentadbiran tu dia bermula daripada kecil lagi kat rumah. Macam kita mungkin ketua kelas. Kat sekolah ketua kelas tengok ketua kelas. Ketua kelas ni juga adalah seorang yang mentadbir. Dia kena tahu apa dia pengurusan, nak menguruskan kelas tu macam mana. Setuju? Sebenarnya kalau macam murid-murid di rumah, mereka ni kalau yang terlantik sebagai ketua kelas, pengawas, ketua pengawas, ketua setiap unit, ketua-ketua kurikulum yang lain-lain tu, semuanya perlu tahu apa itu pentadbiran dan pengurusan. Kita tak payah jauh-jauh nak pergi sampai ke peringkat negara. Sebab kita kena belajar dari rendah dulu. Sebab kebanyakan murid-murid ni dia cakap, Allah Ustaz, susahlah tajuk ni Ustaz. Peninglah nak belajar. Sebenarnya kalau kita tengok pun benda ni dasar je. Bukan dasar, atas saja. Dia tak hingga ke dalam. Macam tu. Okey. Jadi apakah pentadbiran dan pengurusan Islam sebenarnya? Apakah pentadbiran dan pengurusan Islam sebenarnya? Pentadbiran pengurusan Islam adalah perancangan dan pergerakan oleh sesuatu organisasi. Maksudnya nak mentadbir kena ada satu organisasi. Contohnya ni macam ketua tingkatan ataupun ketua kelas. Organisasinya ada di bawah dia. Ada penolong dia, ada bendahari dia, ada setiausaha dia, ada pelajar-pelajar lain yang ada dalam kelas itu. Kalau dalam keluarga, dia ada ketua keluarga. Kitalah sebagai suami, ada isteri, ada anak-anak dan besar lagi cucu cicit dan sebagainya. Jadi pentadbiran dan pengurusan Islam bila digabungkan merupakan perancangan dan pergerakan oleh sesuatu organisasi berhubung dengan kaedah, peraturan, tanggungjawab dan juga tugas dalam pengolahan sumber manusia dan sumber alam selari dengan tanggungjawab sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala di muka bumi ini. Kalau kita tengok
maksud pentadbiran dan pengurusan Islam ni sangat panjang, Luqman. Betul. Setuju, Ustaz. Kalau saya pun tak boleh nak hafal ni. Sama, Ustaz. Kalau masuk peksa ni tak tahu nak jawab apa. Tapi sebenarnya kalau kita tengok dalam slide ni, saya ada besarkan. Yang mana yang saya besarkan ini antara yang penting. Okey. Yang penting yang mana kalau kita jawab ni insya-Allah boleh dapat 2 markah kalau Baik. ditanya pasal soalan ni. So, contohnya, perancangan kalau kita tak tulis pergerakan pun tak apa. Boleh. Boleh. Baik. Perancangan oleh sesuatu organisasi. Okey. Terhadap satu tugas yang selari dengan tanggungjawab sebagai hamba Allah di muka bumi ini. Di muka bumi ini pun kalau misalnya kata murid tak letaklah kan, tak apa. Yang penting selari dengan sebagai hamba Allah tu ada. Baik. So point dia nak senang maksud pentadbiran dan pengurusan Islam murid-murid di rumah kan. Kalau kita tengok ya Allah Ustaz panjangnya nak ngapal susah Tengok ni Ustaz. pengsan, Ustaz. Ya. Kalau saya ni pun saya tak boleh nak copy paste dalam soalan peperiksaan. Betul. Okey. Jadi poin pertama dia yang paling penting adalah perancangan dalam sesebuah organisasi terhadap satu-satu tugas selari dengan tanggungjawab kita sebagai manusia. Boleh Luqman cuba ulang? Boleh? Perancangan dalam sesuatu organisasi terhadap sesuatu tugas sebagai hamba Allah di muka bumi ini. Ya, ini Betul, boleh dapat 2 markah penuh. 2 markah. Tahniah, hebat. Belum masuk bab kita saya belum uji minda dah dapat jawab dengan itu. Alhamdulillah. Murid cemerlang, tahniah. Terima kasih. Okey. Jadi itulah yang dikatakan sebagai pengurusan. Kalau pentadbiran dan pengurusan Islam. Pentadbiran adalah perancangan, pengurusan adalah sesuatu yang kita selaraskan tentang penggunaan tenaga manusia itu tadi. Jadi jelaslah kat sini bahawa apa itu pentadbiran? Pentadbiran adalah satu perancangan pergerakan dalam organisasi. Apa dia pengurusan? Pengurusan adalah penyelarasan tenaga manusia dalam sesebuah organisasi. Dan apa dia pula pentadbiran dan pengurusan Islam? Dia gabungan antara pentadbiran dan gabungan antara pengurusan. Okey, jadi itulah yang dimaksudkan sebagai pengurusan dan pentadbiran Islam. Dan akhirnya Luqman, sebelum kita segmen seterusnya, saya nak uji minda Luqman. Boleh? Kita asah minda dulu. Jelaskan maksud, baru tadi jawab kan? Jelaskan maksud pentadbiran dan pengurusan menurut Islam. Okey, jom kawan-kawan bantu saya. Cuba murid-murid kat rumah boleh cuba fikirkan sekejap. Okey, saya ingat perancangan oleh sesuatu organisasi terhadap sesuatu tugas selari dengan kita ni sebagai hamba Allah di muka bumi. Tahniah. Dapat tepukan paling gemuruh kat rumah, dalam tepuk gemuruh. Tepuk. Terima kasih Ustaz. Okey, jadi kita tengok jawapannya. Betul tak betul? Saya dah tahniah dulu. Okey, kita tengok jawapannya. Perancangan, Luqman tak jawab pergerakan, tapi tak apa. Saya cakapkan, perancangan oleh suatu organisasi terhadap tugas. Ini Luqman tak jawab pengolahan sumber manusia, tapi boleh sebab ada selari dengan tanggungjawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Luqman jawab tu boleh bagi 2 markah. Senang je Ustaz. Tahniah. Okey, terima kasih kepada Ustaz dan sekarang kita nak berehat seketika. Boleh ya? Boleh. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami dalam Menengah Atas. Setiap perkara ada sumbernya, termasuklah pentadbiran dan juga pengurusan dalam Islam. Jadi apakah sumber pengurusan dan pentadbiran dalam Islam? Jom kita tanyakan kepada ustaz kita. Okey Ustaz, apakah sumber utama dalam pengurusan Islam? Okey, sebelum kita pergi sumber man, saya ada teka-teki untuk Luqman. Boleh Ustaz. Boleh jawab tak? Boleh Ustaz. Jom saya cuba. Okey, kita tengok teka-teki dia. Banyak-banyak perkara, banyak-banyak perkara kita lihat di dunia ini. Baik. Kalau kita lihat sahaja dah dapat pahala. Apatah lagi kalau kita baca. Apakah itu? Tengok dapat pahala, apatah lagi kalau kita baca. Al-Quran Ustaz. Alhamdulillah, tahniah. Betul. Sebab apa? Kalau kita tengok Al-Quran je, tengok buka aja dah dapat
pahala. Kalau kita baca apatah lagi, betul. Lagi dapat Satu pahala. huruf satu pahala, betul. Betul. Jadi kat sini nampak kita nak pergi kepada tajuk seterusnya, iaitu sumber ataupun sumber dalam pentadbiran dan pengurusan Islam. Bagaimana Luqman cakap tadi, kalau kita tengok je dapat pahala, itu Al-Quran. Tahniah Luqman. Okey Ustaz, seterusnya? Okey, seterusnya kita tengok apakah sumber-sumber pentadbiran dan pengurusan dalam Islam. Baik. Sumber ni sumber utamalah. Yang pertama-tamanya, apa-apa pun sumber dalam kehidupan kita, apa-apa sumber dalam kita punya kehidupan, inilah sumber utama. Apa yang ada dalam di slide ini adalah Al-Quran. Betul. Man? Okey, apa dia Al-Quran ni man sebenarnya? Apa dia Al-Quran ni sebenarnya? Semua orang kena tahu sebenarnya. Kita sebagai orang Islam kena tahu apa dia Al-Quran. Okey, Al-Quran ni adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui perantaran malaikat Jibril yang diturunkan selama 23 tahun secara berperingkat. Dan Al-Quran ni merupakan mukjizat agung. Betul. Mukjizat hebat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua orang kita perlu menjadikan ini sebagai sumber dalam apa jua pergerakan kita. Sebab dalam Al-Quran ni antara yang paling sempurna dari kita hidup sampailah kita Betul, mati. Ustaz, setuju. Semua ada kat dalam ni. Betul. Cuma Ustaz, kalau boleh saya bertanya. Boleh. Al-Quran dia bahasa Arab kan? Betul. Jadi bagaimana kita sebagai seorang murid ni nak memahami isi kandungan Quran, Ustaz? Terima kasih Luqman. Cantik soalan tu. Terima kasih. Hebat murid ni, dia boleh bertanya soalan pada guru. Itu yang saya sukanya. Berlakunya dua hala. Betul. Al-Quran ni memang dalam bahasa Arab. Okay? Dan ianya memang wajib kita baca dalam bahasa Arab. Okay? Dan kita kena belajar apa itu bahasa Arab. Jadi bagaimana murid perlu tak kita nak faham? Bagaimana kita nak fahami? Tak semua orang faham bahasa Arab. Betul. Kita pun sendiri kadang-kadang faham tak faham aja bahasa Arab ni kan. Lagilah Al-Quran hebat, dia punya nahwu dan sebagainya. Jadi bagaimana seorang murid ni nak fahami Al-Quran, pastikan membaca Al-Quran itu perlu dengan pentafsiran. Perlu dengan pentafsiran Al-Quran. Dan bila membaca tafsir pula, perlu ada guru. Bertanya pada guru, okey ustaz, okey cikgu, okey apa semua, betul tak begini? Apa maksud segini? Sebab kalau kita baca bukan sekadar bukan baca sekadar baca tafsir dan kita belah. Sebabnya kat situ nanti dia akan menyebabkan kita keliru, salah faham. Salah faham. Mesti kena ada berguru. Sebab tu diingatkan kepada kita, nak menuntut ilmu, nak membaca Al-Quran perlu ada guru. Jelas Rahman? Jelas. Okey, itu yang pertama Ustaz. Yang kedua? Kita pergi yang kedua. Apa dia yang kedua? Iaitu Al-Hadis. Al-Hadis ni apa Rahman? Agak-agak. Al-Hadis ialah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, betul, tepat. Ini adalah hadis. Hadis ni adalah apa yang dibuat, iaitu segala perbuatan, percakapan, pengakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah al-hadis. Betul. Ataupun as-sunnah. Nabi buat apa, itulah setiap apa yang Nabi buat itu adalah kita punya dalil. Gaya hidup Nabi. Yes, gaya hidup Nabi itu adalah dalil kita. Gaya hidup Nabi itulah yang cara kita perlu ikut. Daripada Nabi bangun tidur sampailah Nabi tidur semula. Sampai cara Nabi tidur tu pun sunnah, dapat pahala. Subhanallah. Kan hebat tak kat situ sumber utama ni Nabi sallallahu alaihi wasallam ni. Betul. Dan juga al-hadis ni Ustaz, kalau kita lihat juga dia ada tingkatan-tingkatan kan Ustaz? Betul. Contohnya Ustaz? Okey, antara tingkatan hadis adalah hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, dan yang paling teruk adalah hadis maudhu'. Luqman tahu hadis maudhu' tu apa? Hadis rekaan, betul ke Ustaz? Hadis maudhu' adalah hadis yang direka-reka. Yang mana yang dibuat oleh sesiapa, sesuka hati dia nak buat untuk dijadikan sebagai hujah pada diri dia. Pakai akal dia. Mungkin ada diambil daripada ini sesuai dengan cara hidup aku buatlah hadis ni. Itu dipanggil hadis maudhu', yang mana hadis ini tertolak dan tidak boleh dijadikan sumber hukum. Baik. Terutamanya dalam pentadbiran dan pengurusan inilah sebenarnya. Dalam pentadbiran dan pengurusan, hadis yang menjadi sumber rujukan utama adalah hadis sahih. Hadis yang sendiri kita tahu jalan ceritanya betul, sanadnya betul, siapa rawi dia betul, periwayatnya sahih, maka ianya diambil untuk menjadi sumber utama dalam pentadbiran dan pengurusan Islam. Jom kita tengok yang ketiga. Boleh Ustaz? Yang ketiga ni saya rasa kita ni jarang-jarang dengar. Jarang-jarang dengar. Apa dia yang ketiga? Yang ketiga ni adalah al-ijma'. Apa dia al-ijma'? Al-ijma' ni kita selalu dengar. Semua orang bukan selalu dengar. Ada yang kadang-kadang dengar, ada yang kadang-kadang tak berapa nak dengar. Al-ijma' ni adalah
kesepakatan para ulama mengenai sesuatu hukum syarak berasaskan Al-Quran dan As-Sunnah selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya kat sini, ulama berkumpul, ulama bersepakat, ulama menentukan sesuatu hukum berkaitan tentang satu hukum yang memang perlu dilihat, perlu diletakkan hukuman di kat situ. Apa yang perlu dibuat? Dan ulama, contohnya kalau sekarang duduk satu meja besar, okey, cerita masing-masing keluarkan dalil. Apa pandangan ulama A, apa pandangan ulama B. Dalam ijma' ni, dalam mengeluarkan al-ijma' ni, kesepakatan ulama ni, dia bukan hanya ulama bahagian fiqh saja. Semua ada. Bahagian fiqh ada, bahagian balaghah ada, segala bahagian bidang, semua bidang ada kat situ. Baik. Bahagian perubatan pun ada. Jadi itulah barulah dia dapatkan sesuatu keputusan yang padu kat situ. Tapi betul Ustaz, kias ni antara perkataan al-ijma' man. Al-ijma'. Kita belum masuk kias. Oh, laju nampak kehadapan kat situ. Al-ijma' ni antara perkataan yang jarang kita dengar. Jadi betul. mungkin Ustaz boleh berikan kepada kami contoh supaya lagi mudah faham Ustaz. Okey, al-ijma' ni pernah berlaku pada zaman selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana ulama bersepakat, berkumpul, ataupun para sahabat, para ulama, amilin semua berkumpul untuk menentukan perlu tak Al-Quran ini dibukukan, perlu tak Al-Quran ini disatukan, perlu tak, bagaimana Al-Quran ini nak dikekalkan. So mereka bersepakat antara satu sama lain untuk membukukan Al-Quran, untuk mengumpulkan Al-Quran, kerana sekiranya tidak dikumpulkan Al-Quran pada ketika itu, ianya mendatangkan mudarat pada yang lain. Sebab ada yang meninggal ketika peperangan, yang para hufaz, ada yang memegang Al-Quran ini telah wafat kerana sakit dan sebagainya, makin lama makin hilang. Jadi mereka bersepakat, berkumpul dan berbincang bahawa Al-Quran ini perlu dibukukan dan dikumpulkan dan dibukukan untuk tidak hilang daripada dunia ini. Betul. So itulah dipanggil sebagai satu keputusan ijma', keputusan sepakat para ulama pada ketika itu. Dan ianya dimulakan sebenarnya pada zaman Sayyidina Abu Bakar. Yang selalu kita dengar sebenarnya, yang selalu kita tahu, dimulakan pada zaman Abu Bakar pengumpulan tersebut, tapi dibukukan dan disusun dengan cantik oleh Sayyidina Osman radhiyallahu an. Dan sehingga sekarang ianya dipanggil sebagai Resam Uthmani. Itulah keputusan ijma' yang mungkin tak ramai yang ambil berat tentang hal itu. Jadi kat sini saya nak jelaskan kat situ. Jadi boleh nampak jelas kepada murid-murid kat rumah, mungkin ibu bapa yang menonton, guru-guru yang lain. Oh, ini al-ijma' rupanya. Dan ia memang sumber utama. Sumber yang ketiga lah, maksudnya daripada 4 sumber utama, dia merupakan sumber ketiga dalam perundang atau dalam pentadbiran dan pengurusan Islam. Bukan itu saja, seluruh dalam sistem Islam itu sendiri dia sumber yang ketiga. Jelas kan? Terima kasih Ustaz. Dah mula jelas dah faham. Dah macam ada sesuatu yang lebih apa je kan. Okey, tak apa. Seterusnya kita pergi yang ketiga. Boleh Ustaz. Sorry, yang keempat. Saya sendiri dah tersasul bila Rahman tadi menceritakan pasal al-qiyas. Yang keempat adalah ni, al-qiyas. Ini salah satu lagi yang mana orang ramai tapi kalau orang Melayu kita biasa berkias. Kita pernah dengar tak? Kiasan, kan? Ayat-ayat kiasan dan sebagainya. Ianya sebenarnya diambil daripada inilah perkataan al-qiyas. Sebenarnya lebih kurang macam itulah maksud al-qiyas ni pun. Apa dia al-qiyas ini sebenarnya? Al-qiyas ini adalah menyamakan sesuatu hukum yang tiada nas dengan sesuatu hukum yang sedia ada disebabkan persamaan illah. Illah ni adalah sebab. Sebab sesuatu hukum tu. Jadi dia hukum tu pada asalnya tak ada. Baik. Okey, tapi bila sesuatu itu terjadi, dia disamakan dengan satu hukum yang setelah sedia ada sebelum ini. Disebabkan ada satu sebab yang sama. Jelas tak? Ke perlu ada penerangan lagi? Kalau ada contoh Ustaz supaya lebih nampak. Okey, terima kasih. Dalam al-qiyas ini, antara contohnya Laman, zaman Nabi adanya Arab, betul? Betul. Okey, zaman Nabi ada Arab. Zaman Nabi ada dadah tak? Tak ada. Tak ada. Jadi arak dan dadah itu kita nampak kat situ. Okey, zaman Nabi arak ni apa sifat arak ni? Memabukkan. Yes, memabukkan. So sekarang ni wujud pula dadah dalam dunia sekarang ni wujud pula dadah. Okey, kita tengok apa sifat dadah pula. Okey, sifat dadah juga memabukkan, merosakkan akal fikiran. Betul. Sama tak dengan sifat kesan buruk
dadah ni dengan arak tu tadi. Sama. So jadi pada ketika itu ulama bersepakat nak dapatkan al-qiyas pun dia perlu ada ijma' juga. Betul. Maksudnya perlu ada perkumpulan ulama. So ulama bersepakat mengeluarkan satu hujah bahawa hukum mengambil dadah sama juga dengan hukum minum arak. Hukuman terhadap pengambil dadah juga sama dengan hukuman terhadap peminum arak. Itu yang telah digaris pandukan dalam ulama-ulama sedunia pada ketika itu. Jadi nak menyatakan bahawa al-qiyas ini adalah satu perkara yang dulu hukum yang tak ada. Zaman Nabi tak ada dadah, zaman Nabi ada arak. Okey, sekarang ni ada dadah dan sekarang ni juga ada arak. Betul. Jadi apa penyebab keburukan dadah dan apa penyebab keburukan arak itu sama. Jadi hukumnya sama. Ya. Haram tetap haram. Jadi itu yang dinamakan sebagai al-qiyas. Okey, itu yang dinamakan sebagai al-qiyas. Jadi jelaslah kat sini bahawa al-qiyas ini adalah salah satu hukum atau salah satu sumber hukum yang perlu dijadikan keutamaan dalam hidup kita. Kalau orang Melayu kita kan suka berkias-kias. Betul. Luqman ni nampak handsome lah hari ni. Itu bukan kias, itu betul. Betul ya? Kalau kias, Luqman tak payahlah awak tak handsome sangat lah. Padahal hakikat dia dia nak menyatakan bahawa anda tu handsome. Macam itulah. Faham? Jadi kiasan-kiasan ini al-qiyas, kiasan dan macam nak bahasa Melayu pula. Al-qiyas ini merupakan sumber yang keempat dalam perundangan Islam. So ada 4 sumber. Betul. Sumber yang pertama apa dia? Al-Quran. Al-Quran. Yang kedua Al-Hadis. Yang ketiga Al-Ijma'. dan yang keempat Al-Qiyas. bijak dan pandai. Jadi disebabkan anda bijak, saya nak tanya soalan ni. Boleh, Ustaz. Saya nak Saya tanya dah lama soalan bersedia kepada ni. Luqman. Dah sedia? Dah, Ustaz. Okey. Jom kita tengok cetusan idea yang Luqman boleh keluarkan. Nyatakan 2 sumber pentadbiran dan pengurusan Islam. Senang sangat ni. Baik. Ada 4 Ustaz, saya bagi 2 je lah. Amboi. Yang pertama, sudah semestinya Al-Quran. Ya, betul. Yang kedua, Al-Hadis. Okey. Betul Tahniah. tu, Ustaz. Memang tepat. Alhamdulillah. Hebat. Memang anak murid saya semua hebat-hebat. Amin, amin, Alhamdulillah. Okey, jadi tahniah Luqman. Itu jadi kita jelaslah kat sini. Yeah. Nak menjadikan sesuatu itu sebagai sumber, jangan cari yang lain. Betul. Carilah Al-Quran, Al-Hadis, Al-Ijma' dan Al-Qiyas kerana ini merupakan sumber utama dalam pentadbiran dan pengurusan Islam. Kita nak jadi seorang pentadbir, kita nak jadi seorang pemimpin, kita nak jadi seorang pemerintah, kita kena rujuk balik pada Al-Quran, kita kena rujuk balik apa yang Nabi buat hadis dan rujuk balik apa keterangan ijma' dan juga Al-Qiyas. Ya, betul. Kalau manusia perlukan sumber air, begitulah pengurusan Islam perlukan kepada sumber Al-Quran, hadis, ijma' dan juga Al-Qiyas. Dan sekarang kita berehat seketika. Boleh, Ustaz? Boleh. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami dalam Menengah Atas. KPM. Macam mana kita nak mengenali sesuatu pentadbiran itu hebat atau tidak hebat? Sudah pastilah ada ciri-cirinya. Jadi kita nak tahu apakah ciri-ciri suatu pentadbiran yang hebat. Jom kita dengarkan dari ustaz kita. Okey Ustaz, untuk segmen ini kita nak belajar tentang ciri-ciri pentadbiran yang hebat. Silakan. Okey, terima kasih Luqman. Saya kan dulu kecil-kecil suka dengar cerita tau. Saya suka dengan cerita. Luqman nak dengar cerita tak? Nak Ustaz, silakan. Saya nak ceritakan tentang seorang insan bernama As-Sahub kepada anda semua di rumah. Dan kena ingat, Luqman dan juga murid-murid di rumah, saya minta untuk dengar cerita saya betul-betul. Okey. Lepas dah dengar cerita saya, dalam cerita itu dia ada ciri-ciri As-Sahub ni. Okey. Siapa dia As-Sahub ni sebenarnya? Baik. Dalam cerita tu ada cerita pasal As-Sahub. Saya nak ambil mood sikit sekejap dulu. Boleh, Ustaz. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, dengar. Ada seorang manusia yang diberi nama sebagai As-Sahub.
Okay. Siapa dia Ashab ni? Ashab ni merupakan seorang ketua dalam sebuah organisasi persatuan yang dipanggil Persatuan Jalan-Jalan Cari Ilmu. Dalam persatuan ini, Ashab merupakan ketua dalam persatuan tersebut. Yang mana sebagai seorang ketua, Ashab sangat mengamalkan Al-Quran dan Al-Hadis sebagai sumber utama. Selain daripada itu juga, sebagai seorang ketua, Ashab tidak pernah melupakan pendapat-pendapat para pekerja dia ataupun para ahli dalam persatuan dia. Ashab telah mengamalkan syura dalam pentadbiran sebagai seorang ketua di Persatuan Jalan-Jalan Cari Ilmu. Selain daripada seorang yang mengamalkan syura, Ashab sangat menitik beratkan tentang keadilan. Kalau yang betul, dia kata betul lah. Kalau yang salah, dia tetap kata salah. Dia tidak akan memihak kepada yang salah dan menganiaya kepada yang betul. Selain daripada itu, Ashab sangat mendengar rintihan suara para pekerja atau para ahli dalam Persatuan Jalan-Jalan Cari Ilmu. Kerana beliau berpegang bahawa dalam pentadbiran perlu ada hak kebebasan bersuara. Perlu ada hak kebebasan kepada para pekerja dan juga ahli dalam persatuan dia. Selain daripada itu, setiap tahun Ashab ni sangat rajin, Luqman. Sangat rajin. Sangat rajin buat hari keluarga, sangat rajin buat pertemuan antara keluarga-keluarga dalam ahli persatuan beliau. Kerana apa? Kerana dia nak menjaga ukhuwah dalam keluarga tersebut, dalam pentadbiran dia, iaitu Persatuan Jalan-Jalan Cari Ilmu. Selain daripada itu, Ashab ni sangat menekankan kepada ahli dalam persatuan dia, kalau kita dah gubal undang-undang, dia katalah, kita wajib patuh kepada undang-undang. Jadi dia menekankan kepada ahli dalam Persatuan Jalan-Jalan Cari Ilmu ni supaya sentiasa patuh dan menghormati undang-undang yang telah mereka gubal dalam organisasi Jalan-Jalan Cari Ilmu. Jadi kita jelas kat sini, Ashab merupakan seorang ketua yang hebat, seorang ketua yang mengamalkan ciri-ciri seorang pemimpin dan pentadbir yang baik. Jelas Luqman kata, faham tak saya punya cerita? Faham, Ustaz. Bercerita macam hikayat hang tuah gitu kan. Jadi daripada penceritaan saya tadi, Luqman, daripada penceritaan saya yang mungkin Luqman saya harap jelas, murid-murid di rumah pun jelas cerita pasal Ashab ni. Siapa dia Ashab nanti saya akan terangkan. Daripada cerita tersebut, saya minta Luqman dan mungkin murid-murid di rumah untuk menyusun ciri-ciri yang ada pada Ashab sebagai ketua di dahan pokok yang saya telah sediakan. Boleh tak? Boleh. Okay, yang pertama, Luqman, apa dia? Luqman, ikutlah Luqman nak cerita. Yang penting Luqman kena susun daripada nombor 1 sampai nombor 6. Okey, boleh Ustaz. Okey, jom murid-murid bantu saya. Yang pertama apa dia? Baik, kalau berdasarkan cerita Ustaz tadi, iaitu Quran dan juga hadis. Ya, betul. Okay, kita ambil. Kita letak di dahan yang pertama, bersumberkan Al-Quran dan juga hadis. Okey, yang kedua? Yang kedua, mengamalkan konsep syura, adanya mesyuarat. Teruskan. Itu tak tahu lagi, kita tengok nanti jawapannya betul ke tidak. Harapnya betul. Baik, ini yang kedua. Dan yang ketiga, bagusnya Ashab ini iaitu dia seorang yang melaksanakan keadilan. Ini ramai yang tidak adil. Sebab itu hari ini kita kena mencontohi Ashab. Dan yang seterusnya Ustaz, bagusnya Ashab ini hak kebebasan kepada setiap individu. Tak apa, yang kelima ialah, bab kata Ustaz tadi ada buat hari keluarga kan. Betul. Itu yang seronoknya, iaitu menjaga ukhuwah di antara satu sama lain. Dan yang terakhir, semestinya patuh dan hormat peraturan dan juga undang-undang. Kita tengok dulu. Betul tak apa yang Luqman tuliskan, tampalkan kat depan pokok yang macam pokok tak pokok itulah saya lukis tu kan. Jadi jom kita tengok apa dia ciri-ciri pentadbiran dan pengurus Islam terhadap Ashab. Betul. Yang pertama, Ashab. Sebenarnya Luqman dan juga murid-murid di rumah, Ashab ni merupakan
akronim. Saya jadikan ini sebagai satu watak dalam cerita saya. Okey. Akronim terhadap ciri-ciri pentadbiran dan pengurusan Islam. Okey, kita tengok ciri yang pertama. Apa dia ciri yang pertama yang ada pada As-Sahuf tadi yang saya ceritakan? Al-Quran dan juga Al-Hadis. Ia tepat. Jadi tepatlah Luqman. Yang pertama Al-Quran dan Al-Hadis. Hebat Luqman. Beri tepukan kat rumah. Yang kedua, apa dia yang kedua? Yang kedua apa dia tadi Luqman jawab? Syura. Yes. As-Sahuf mengamalkan syura. Dia minta pendapat. Jadi kan dia minta, saya cerita, dia minta pendapat ahli. Nak mendapatkan keputusan. Nak buat satu keputusan, dia bermesyuarat. Itu syura. Apa dia pula yang ketiga? Iaitu keadilan. Yes, keadilan. Kerana dia sangat menekankan keadilan tadi kan. Dia tak nak menganiaya orang dan sebagainya. Hebat As-Sahuf ni. Dan seterusnya hak kebebasan kepada setiap individu. Betul tak Luqman tulis hak kebebasan? Yes, betul. Yang pertama, kedua kita Taniah. Yang keempat pun betul. Seterusnya yang kelima, Luqman tampal apa kat situ? Mengeratkan ukhuwah. Yes, mengeratkan ukhuwah dengan dalam pengurusan. Betul tak betul? Ya, Taniah. Dan yang terakhir apa Luqman? Patuh dan hormat peraturan dan undang-undang yang ditetapkan kita tengok dalam organisasi. Sama tak? Betul tak betul? Betul. Patuh dan hormat peraturan dan undang-undang yang ditetapkan dalam organisasi. Hebat sangat Luqman ni Taniah. Maksudnya Luqman adalah seorang pendengar yang setia. Sebab seronok Ustaz cerita tadi. Saya duk fikirlah As-Sahuf ni apa rupanya? Ringkasan. As-Sahuf ni adalah ringkasan. Okey? As-Sahuf ni adalah ringkasan. Kalau kita tengok A, Al-Quran. S, kita ambil syura. A, kita ambil keadilan jadi adil. A. H, hak kebebasan kepada setiap individu jadi H, hak. U, ukhuwah. Sebab As-Sahuf tadi jaga ukhuwah. Dan P, patuh dan hormat. So, ingat ciri-ciri pentadbir, ingat cerita As-Sahuf saya tadi. Betul. Jadi murid-murid kat rumah, kan, sambil berjalan, oh, Ustaz ada cerita pasal As-Sahuf. Ceritalah pasal As-Sahuf. Rupanya As-Sahuf ni pasal akronim je, Luqman. Jadi Ustaz, betul lah jawapan saya. Betul. Tahniah, anda memang hebat. Beri tepukan anda, saya bagi 5 star ataupun 5 bintang. Terima kasih Ustaz. 5 bintang hebat lah tu ya. Memanglah hebat kan. Alhamdulillah, tahniah. Okey. Seterusnya kita tengok. Kita dah tahu dah ciri pentadbiran dan pengurusan. Ciri-ciri pentadbiran ni, pentadbiran adalah perkara yang dijalankan. Pentadbiran dan pengurusan adalah perkara yang dijalankan. Siapa dia yang menjalankan tu? Yang menjalankan itu kita panggil sebagai pentadbir dan pengurus. Pentadbir dan pengurus adalah yang menjalankan. So, contohnya kita sebagai ketua, kitalah pentadbir. Sesebuah organisasi macam As-Sahuf tadi, dialah pentadbir sebenarnya. Dalam pentadbiran dia, ini ciri-ciri dia. Dan kita nak tengok ciri-ciri yang perlu ada pada As-Sahuf sebagai pentadbir. Sebagai pentadbir yang hebat. Apa dia ciri-ciri dia? Tengok yang pertama. Ciri-ciri dia mestilah beriman. Anda nak jadi pemimpin, anda nak jadi pentadbir, mesti beriman. InsyaAllah, Luqman dah beriman dah. Amin. Bolehlah Luqman lepas ni jadi pentadbir mana-mana organisasi. Amin, insyaAllah. Okey. Ciri yang kedua, ada tak pada Luqman? Kita tengok. Ciri yang kedua, amanah. Ada tak? Amanah tak Luqman? Ustaz rasa amanah tak? Amanah ni macam mana yang dikatakan amanah? Amanah ni adalah menjaga sesuatu itu dengan baik. Yang telah diberikan kepada dia dengan baik. Menjalankan apa yang diperintahkan kepadanya dengan baik. Yang telah diberikan tanggungjawab terhadapnya dengan baik. Itu amanah. Betul. So insya-Allah Luqman amanah. Alhamdulillah. Sebab Luqman ada di sini. Kalau tak, dia tak ada kat sini nak menjalankan amanah sebagai pengacara. Betul. Okey, kita tengok yang ketiga, berwawasan. Apa dia berwawasan ni? Dalam menjadi seorang pentadbir, seorang pemimpin, seorang ketua, dia kena ada sesuatu yang dia kena nak capai. Mesti nampak, okey, apa dia nak bawa. Contoh macam As-Sahuf tadi. Dia nak bawa kepada kelab jalan-jalan cari ilmu dia tadi. Nak ke mana? Adakah sekadar duduk dekat situ ataupun dia nak mendunia? Kalau dia kata wawasan, mestilah nak capai ke tahap mendunia. Maksud tu wawasan pada As-Sahuf tadi. Yang ketiga ialah ikhlas. Menjadi seorang ketua kena ikhlas. Ikhlas ni macam mana? Memberikan sesuatu tanpa memerlukan balasan. Menjalankan amanah tanpa meminta balasan pada orang lain. Itu maksud ikhlas. Nak jadi pentadbir, nak jadi pengurus yang baik, kena sentiasa ikhlas dalam diri. Ada tak pada awak? Ada, insyaAllah. Tak sempat jawab, saya jawabkan dulu. Dan seterusnya, yang kelima, sentiasa berfikir positif. Nak jadi pentadbir, kena sentiasa berfikir positif. Maksud berpositif ni, dia kena sentiasa fikir baik aja. Walaupun ada masalah,
positif. Mesti jalan terus. Betul. Dia tak boleh, kalau kita tak positif dalam satu perkara ni, menyebabkan ianya kita punya organisasi ni tak baik. Betul. Bila datangnya impak-impak negatif, maka orang bawah kita pun akan negatif. Betul. Contoh kita hari ni datang, bos kita nampak muka masam aja. Agak-agak kita ni happy tak happy? Kita pun tak happy juga. Kan? Alamak, nak minta cuti pun tak berani. Betul. Tapi kalau datang bos senyum aja, mesti kita berani nak minta cuti hari tu juga. Kan? Minta 10 hari tu. Seterusnya kita tengok kepada ciri-ciri pentadbir dan juga pengurus yang baik, iaitu inovatif. Inovatif ni menjalankan sesuatu itu, contohnya hari ini dia buat sesuatu yang baik, dia jadikan satu lebih baik. Betul. Contohnya dia jadikan satu pengurusan dia hari ini mendapat satu pengiktiraf tentang satu perkara. Maka hari ini dia tak boleh dia berada di situ saja. Dia kena cari sesuatu yang lebih baik daripada apa yang dicapai. Dan seterusnya, Luqman, itu mesti dinamik ataupun dinamik. Dalam mentadbir tidak boleh berlaku ketentuan. Betul. Mesti ada dinamik dalam pentadbir sebagai seorang pentadbir. Dan yang terakhir, kitalah paling penting menjadi seorang pentadbir, menjadi seorang pemimpin adalah integriti. Integriti ni, kalau kita dengar semua orang selalu bercakap apa integriti. Integriti bagi saya merangkumi semua benda yang lain yang ada ni, yang yang 7 yang lain. Integriti merangkumi semua. Integriti mesti dah beriman, maksudnya dia merangkumi semua kat situ. Seorang yang berintegriti, yang bertanggungjawab, yang menepati masa, itulah seorang yang berintegriti. Jadi pemimpin tak boleh sambil lewa. Betul, setuju. Jadi jelas kat sini, inilah ciri-ciri pentadbir yang perlu ada pada seorang, dan mungkin tadi ada pada As-Sahub. Sebab As-Sahub tadi ada orang yang hebat. Betul. Jadi inilah 8 ciri-ciri pentadbir dan pengurus yang baik. Kalau Luqman sebab ni nak jadi ketua sesebuah organisasi, ni dia 8. 8 ni mesti ada pada Luqman. Tapi insya-Allah ada dah semua ni. Amin. Amin. Kan, insya-Allah. Jadi jelas kat sini bahawa nak mencapai seorang atau nak menjadi seorang pemimpin bukan mudah. Nak menjadi seorang pentadbir bukan mudah. Betul. Nak menjadi seorang ketua juga bukan mudah. Kerana kalau kita tengok ciri-ciri nampak senang, tapi payah untuk kita capai dengan sempurna. Jelas. Walaupun kita ketua kelas, kena ada juga amanah, berwawasan Ustaz, kan? Positif. Sebenarnya dari sekecil-kecil organisasi, macam kita balik tadi, saya pernah cerita tadi, benda ni bermula daripada sekecil-kecil organisasi. Ketua kelas, di dalam kelas ni, anda sebagai ketua kelas, anda sebagai ketua pengawas, anda sebagai ketua unit-unit mana pun, ini perlu ada. Alah Ustaz, takkanlah kita ketua kelas nak kena integriti? Yes, ketua kelas perlu ada integriti. Ketua kelas perlu inovatif. Kalau ketua kelas tak inovatif, macam mana nak bawa kelas dia jadi kelas yang terbaik? Betul. Macam mana nak dapatkan kelas dia jadi kelas yang menang saja tiap minggu? Jadi sekecil-kecil organisasi sehinggalah sebesar-besar organisasi. Murid-murid di rumah, anda juga perlu memahami tentang ciri-ciri pentadbir. Bukan maksudnya kena pergi yang tempat besar. Anda sebagai ketua kelas, anda sebagai ketua pengawas juga perlu ada ciri-ciri ini. Jelas kat situ, Rahman? Jelas, Rahman? Jelas, Ustaz. Alhamdulillah. Macam terpana dari situ. Jadi sebelum kita meneruskan, saya nak bertanyalah. Boleh, Ustaz. Kita nak asah sikit minda Luqman ni. Boleh. Tadi dah cemerlang dah jawab saya punya pokok tu, kan? Now, apakah jelaskan 2 ciri pentadbir dan pengurus yang baik? Okey, yang pertama bersumberkan Al-Quran dan Al-Hadis. Itu minta maaf, Luqman. Itu pentadbiran. Okey, ini pentadbir. Pentadbir tadi yang ada 8. Salah faham soalan. Minta maaf. Yang pertama kena beriman. Okey, yang kedua amanah. Yang pertama beriman, yang kedua amanah. Tepat dan hebat sekali jawapan Luqman. Jadi saya sebenarnya ada 8 tadi, kan? Nak jawab. Tapi sebenarnya, Luqman, kalau kita tengok soalan kat sini, soalan jelaskan. Okay, kalau Luqman cakap tadi amanah dan beriman. Amanah dan beriman, betul? Amanah dan beriman, kalau untuk dalam kita menjawab soalan, dia tidak dapat jawapan yang penuh. Sebab kita kena jelaskan sikit. Macam saya cakap, amanah dalam menjalankan tugas. Tadi sebab tu dia nak ringkas untuk kita faham. Jadi dalam menjawab jelas, sebab dalam jawapan jelaskan kita kena ada 3 patah
perkataan dan ke atas. Paling kurang, Paling kurang. Okey. Kalau amanah saja dia dapat satu markah saja. Kalau amanah dalam pekerjaan, contoh dalam pentadbiran. Atau dalam menjadi pentadbiran, sebab pentadbiran dengan pentadbiran ni kan. Pentadbiran, maka kat sini boleh dapat 2 markah. Okey, baik. Jadi jelas. Ustaz, berapa ganjaran untuk saya Ustaz? Ganjaran untuk Luqman hari ni daripada 4 markah kat sini. Tadi saya bagi 5 bintang kan. Daripada 4 bintang kat sini, saya boleh bagi 2 bintang aja untuk Luqman. Adalah juga. Terima Tapi kasih, Ustaz. tahniah, hebat. Tak, kita bukannya masuk kalah, tapi hebat kat situ. Terima kasih Ustaz. Dan sekarang Ustaz, macam biasa kita nak berehat seketika, boleh Boleh. Teruskan bersama dengan kami dalam Menengah Atas. Didik TV KPM. Okey, baik, untuk segmen ini kita nak dengarkan tentang idea luar kotak. Apa itu idea luar kotak? Jangan pening-pening, jom tanya Ustaz. Okey Ustaz, apa sebenarnya idea luar kotak? Sebenarnya idea luar kotak, segmen ni saya letakkan sebagai segmen idea luar kotak kerana saya nak minta para murid dan Luqman kita cambahkan idea kita dengan pentaksiran-pentaksiran yang saya akan buatkan di hadapan ni. Baik Ustaz. Ni kita nak uji macam mana adakah Luqman ni berada di tahap yang cemerlang ataupun berada di tahap yang baik atau sederhana dan sebagainya. Jadi kenapa saya letakkan idea ni segmen ni sebagai idea luar kotak, sebab dalam tasawuf Islam ni sebenarnya Luqman, dia tidak semestinya kita tertakluk kepada 100% yang kita kena hafal. Tapi kita boleh pecahkan daripada apa yang kita faham dan kita hafal, kita pecahkan kepada yang kita tahu. Macam tu. Jadi sebelum kita pergi kepada idea luar kotak ni Luqman, sebenarnya saya nak buat satu penjelasan lah berkaitan tentang pentadbiran dan pengurusan. Kita kena ingat, menjadi seorang pentadbir yang baik mesti mempunyai ciri-ciri pentadbiran yang hebat. Betul. Salah satu pentadbiran dan pengurusan yang baik mesti mempunyai pentadbir dan pengurus yang hebat. Jadi bagaimana nak jadi pengurus dan pentadbir yang hebat? Yang pertamanya kita kena berpegang kepada Al-Quran dan Al-Hadis tadi itulah. Jadi jelas kat situ. Jadi saya recap balik berkaitan yang kita belajar. Yang pertama kita cerita pasal maksud pentadbiran. Betul. Kita cerita pasal maksud pentadbiran, kita cerita pasal apa itu pentadbiran dan pengurusan. Seterusnya kita tengok pada sumber-sumber pentadbiran dan pengurusan Islam. Betul. Yang seterusnya kita belajar cerita pasal apa tadi? Saya cerita pasal siapa tadi? As-Sahub. Yes, cerita pasal As-Sahub. Ingat tu, saya harap murid-murid kat rumah pun ingat cerita pasal As-Sahub saya ni. Pegang masuk kocik dan ikat. Macam tu, jangan bagi dia lepas. Dan seterusnya iaitu As-Sahub itu adalah ciri-ciri pentadbiran dan pengurusan Islam. Dan juga akhir sekali kita belajar tentang ciri-ciri pentadbir Islam. Jadi daripada situ, saya nak anda semua di rumah dan juga Luqman yang berada dengan saya hari ini untuk kita buat idea luar kotak. Nak pergi kepada soalan yang pertama kepada Luqman. Jeng. Boleh, jangan berdebah, relax. Iaitu soalan yang pertama ini biasanya soalan yang mudah. Soalan isi tempat kosong. Okey. Tapi sebenarnya kadang-kadang soalan isi tempat kosong ni orang tak suka sebab nak kena keluar. Tapi saya rasa Luqman boleh jawab insya-Allah. Murid-murid kat rumah pun insya-Allah boleh jawab. Okey, soalan yang pertama. Menyelaraskan tenaga manusia agar mengikut 1-0 untuk mencapai sesuatu objektif. Apakah yang kosong ni? Adik-adik murid-murid kat rumah boleh fikirkan. Juga Luqman cuba fikir. Saya bagi 3 poin. Okey. Perancangan. Saya tuliskan kat ayat perancangan. Luqman kata okey. Allahumma salli ala Muhammad. Perancangan. Okey. Luqman kata perancangan. Jadi perancangan kita tengok apakah jawapan perancangan itu tepat ataupun tidak. Iaitu menyelaraskan tenaga manusia agar mengikut satu perancangan. Luqman kata. Jom kita tengok jawapan dia. Betul ataupun tidak. Jeng. Okey, alhamdulillah.
tahniah. Berdebar sebenarnya tunggu jawapan. Berdebar tunggu jawapan dan berdebar saya tak boleh nak tulis. Jadi kat situ jelas kat situ. Dia adalah perancangan. Okey, perancangan menjelaskan. Ini maksud apa tadi? Menjelaskan telinga manusia agar mengikut satu perancangan untuk mencapai objektif. Menjelaskan soalan tu dia adalah maksud pengurusan. Okey, pengurusan, masuk pengurusan Islam. Okey, now soalan yang kedua. Soalan ni soalan agak panjang sikit. Okey, dah ready? Dah ready Luqman? Sudah Ustaz? Okey, sudah. Jom, murid-murid rumah dah ready? Dah bersedia? Ready pula bersedia. Jom kita tengok soalan yang seterusnya. Huraikan dua ciri pentadbiran dan pengurusan Islam. Okey, sebelum Luqman nak jawab. Baik. Soalan kat sini adalah soalan huraikan soalan huraikan. Yang mana soalan huraikan ni dia perlu kepada isi dan huraian. Baik. Mesti ada perkataan kerana, supaya. Jadi Luqman dah ready nak jawab? Murid-murid dah ready? Okey. Apakah dia huraian dua ciri pentadbiran dan pengurusan Islam? Yang pertama, Luqman yang pertama, bersumberkan Al-Quran dan hadis supaya tidak tersasar dari syariat Islam. Okey. Luqman kata yang pertama, bersumberkan kepada Al-Quran dan hadis. Itu isi. Betul? Supaya tidak tersasar daripada syariat Islam. Itu huraian. Betul. Okey, kita belum tengok lagi. Okey. Kita cuba tengok jawapan yangnya. Jeng. Alamak, dah keluar dua-dua. Allah Muslim dah kantol kat situ. Okey, yang kedua. Yang kedua apa dia? Yang kedua, cuba Luqman sampaikan. Yang kedua apa? Mengamalkan konsep syura untuk mendapat keputusan yang tepat. Ya, mengamalkan konsep syura untuk mendapat keputusan yang tepat. Maksudnya tepatlah kat situ. 4 markah. Kat sini saya boleh bagi 4 markah. Yang tadi saya bagi 2 markah. Dah berapa dah? 6 markah. Betul. Semua sekali kita ada 12 markah. Kita nak tengok berapa pencapaian Luqman hari ni. Adakah boleh dapat 12 per 12? Harapnya boleh lah. Amin, insyaAllah. Jadi kalau soalan huraian, sebenarnya dalam ciri pentadbiran ni tadi ada 6. Ciri pentadbiran tadi yang cerita pasal ashab tadi, kalau Luqman ingat. Jadi nak ingat ciri pentadbiran, ingatlah ashab, ingatlah cerita saya kan. Okey. Soalan yang terakhir, yang ini betul-betul luar kotak yang Luqman kena fikirkan. Yang murid-murid kat rumah pun kena fikirkan, iaitu soalan kebat. Soalan kebat ni sebenarnya Luqman, murid-murid ni kita selalu menyatakan soalan kebat ni susah, soalan kebat ni susah. Soalan kebat ni tak susah. Soalan kebat ni tak susah. Soalan kebat ni lah kalau saya lah, saya paling suka jawab. Sebab kita boleh kita goreng ikut pandangan kita. Yes, itu pendapat kita. Kita punya sukatilah kita nak jawab apa. Macam itulah. Betul. Tapi dalam nak kata sukatilah apa yang kita nak jawab pun, kita perlulah maksudnya menjawablah soalan tu. Jangan dia tanya A, kita jawab Z. Memang taklah nak jawapannya betul kat situ. Okey, jom kita tengok soalan kebat. Berdebar tu nampaknya tu. Okey, soalan kebat. Okey, saya bacakan soalan dia. Okey. Saya dah risau sebenarnya, berdebar pula. Bila tekan terkeluar dua-dua. Okey. Ideal apa? Wahai orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati amanah Allah dan Rasulnya, serta janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah kamu sedang kamu mengetahui salahnya. Surah Al-Anfal ayat 27. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di atas, berikan pandangan anda apakah yang akan terjadi jika manusia mengabaikan larangan tersebut. Okey, sebelum Luqman jawab, sedikit saya nak bagi tip bagaimana mudah nak jawab kebat. Yang pertama, kita kena faham. Berkaitan tentang soalan ini. Okey, first, pertama, soalan ini, saya tanya Luqman. Soalan ini mula-mula cerita pasal apa yang atas? Dia punya stimulus ni. Pernyataan ini cerita pasal apa? Amanah yang diberikan dan jangan khianat. Allah pesan yang tu dalam surah Al-Anfal. Betul. Okey, itu kita kena faham kat situ je. Okey, dah faham. Tahniah, Luqman faham. Hebat dekat situ dah. Seterusnya, kehendak kita untuk jawab kebat yang kedua, kita kena tahu dan faham kehendak soalan. Soalan tu nak apa sebenarnya? Okey, soalan ni nak apa sebenarnya? Yang pertama dia minta apa? Minta pandangan kita. Kalau minta pandangan ni, maksudnya apa-apa jawapan kita lah. Tak kisah. Yang penting kita kena tengok positif ke negatif. Jangan main harunya. Okey, dia minta pandangan, maksudnya pendapat kita lah kalau dia minta. Apa yang akan terjadi jika manusia mengabaikan larangan tersebut? Maksudnya
kesan baik ke kesan buruk? Kesan buruk. Yes, kesan buruk terhadap orang yang langgar perintah Allah Subhanahu Wa Taala ini. Saya cuba Luqman jawab dekat sini. Baik. Bagi saya, negara akan huru-hara jikalau diberikan amanah kepada orang yang tidak amanah. Ya, betul. Hal ini kerana negara akan damai jikalau diberikan suatu tugasan kepada orang yang amanah. Contohnya kalau orang tu ambil rasuah, maka negara akan rosak. Betul. Jadi kesimpulannya ialah orang yang diberikan amanah itu ialah orang yang takut kepada Allah, beriman, amanah dan sebagainya. Pulau Betul, Ustaz. Okey, kita pertama yang tadi Luqman kata negara huru-hara. Negara menjadi huru-hara. Okey. Ya. Betul tak? Negatif. Yes, negatif. Okey, negara menjadi huru-hara. Yang kedua, kerana apa? Kerana negara huru-hara orang yang tidak amanah dalam melakukan. Okey, mungkin kat situ Luqman boleh tukar sikit daripada tidak amanah tu, orang yang tidak mengikut perintah Allah ke apa kat situ. Sebab kita mungkin mengulang kat sini, tapi elakkan daripada mengulang apa. Tapi maksud ayat Luqman tadi tu tak sama dengan atas. Saya boleh bagi satu markah kat situ. Alhamdulillah. Okey. Yang ketiga apa tadi? Kesannya maka, dan contohnya. Kesannya tadi maksudnya apa yang Luqman sampaikan, kesan terhadap situ, maka dekat situ boleh dapat satu markah. Alhamdulillah. Contoh yang Luqman bagi itu satu markah lagi. Kesimpulan paling tepat. Saya suka kesimpulan Luqman tadi itu. Maka ianya dapat satu markah. Maka sama tepat, hampir sama tak dengan jawapan saya? Yes, hampir sama, dan akhirnya mendapat 6 markah Luqman dapat dalam soalan kibat hari ini. So sekarang ni tambah daripada 2 tambah 4 dah 6, tambah yang ini 6, berapa dah? 12 markah. Wow, hebat. Tahniah. Terima kasih Ustaz. Dia sendiri jawab dapat 12 markah. Satu pencapaian yang baik bagi saya. Sangat baik. Okey, Alhamdulillah Ustaz. Jadi bagaimana Ustaz menilai prestasi saya hari ini Ustaz? Okey, terima kasih Luqman. Hari ini daripada awal, daripada kita jumpa awal-awal dari kelas saya, sampailah anda boleh menjawab dengan cemerlang ideal logat ni, saya bagi anda pelajar yang sangat cemerlang. Alhamdulillah. Prestasi anda sangat cemerlang pada hari ini. Untuk itu, saya nak berikan anda sebagai pelajar cemerlang, saya nak bagikan anda sagu hati ataupun cenderamata daripada saya. Terima kasih Ustaz. Ni untuk Luqman. Terima kasih banyak Ustaz. Okey Ustaz, bagaimana rumusan ringkas untuk pembelajaran kita hari ini? Okey, sebagai rumusan apa yang kita pelajari pada hari ini, pentadbir atau nak menjalani pentadbiran dan pengurusan Islam ini merupakan sesuatu yang kita menguruskan tenaga manusia untuk diolah kepada menjadi seorang hamba Allah yang baik. Dan selain daripada itu juga, menjadi seorang pentadbir memerlukan ciri-ciri yang hebat. Menjadi seorang untuk menjalankan pentadbiran dan pengurusan yang baik, perlu ada ciri-ciri yang ada pada as-sahub tadi itu. Jadi menjadi seorang pentadbir taklah susah. Daripada sekecil-kecil organisasi sehinggalah sebesar-besar organisasi. Anda sebagai murid, mungkin anda menjadi ketua tingkatan, atau mungkin anda menjadi ketua kelas, dan juga mungkin ada ketua pengawas. Bagi murid, ketua pengawas itu besar. Betul. Ketua pelajar itu besar. Jadi itulah yang kita pelajari hari ini, kita hayati dan kita jalani dengan baik. Okey Ustaz, dan di manakah murid kita boleh dapatkan latihan pengukuhan? Untuk pengantin murid-murid di rumah, untuk mendapatkan latihan pengukuhan, hendaklah melayari portal Delima KPM. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Ustaz Nur Irman Sungeb dari SMK Permata Jaya Batu Pahat, Johor. Juga jurubahasa isyarat kita Ustaz, maafkan saya, Cikgu Muhammad Bukhari Cik Hassan dari SK Pendidikan Khas Selangor Shah Alam, dan juga kepada murid-murid yang menonton dari rumah. Dan dengan cerita, Ustaz nak tutup dengan sajak, betul ke? Bukan saya seorang, kita sama boleh? Jom, sama Ustaz. Kita berkolaborasi. Dengarkan daripada kami untuk Bismillah. anda. Sajak Guru Oh Guru, karya agung Othman Awang. Jika hari ini seorang Perdana Menteri berkuasa, jika hari ini seorang raja menaiki takhta, jika hari ini seorang presiden sebuah negara, jika hari ini seorang ulama yang mulia, jika hari ini seorang peguam menang bicara, jika hari ini seorang penulis terkemuka, jika hari ini siapa sahaja menjadi dewasa, sejarahnya dimulakan oleh seorang guru biasa. Dengan lembut sabarnya mengajar, tulis, baca.
Allah.